Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina al-iman wal islam. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'tiyana al-istiqamah ala hadzal din ila akhiri hayatina insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang beri nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita istiqamah di atas iman dan Islam ini sehinggalah kita mati akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, tambah amal kita sampailah kepada akhir kehidupan kita insya-Allah. Sambung bacaan hadis pada minggu lepas, hadis yang ke-19 daripada Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka bikalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu al-Imam at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma katanya, pada suatu hari adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, hai anak, aku akan mengajar engkau beberapa perkataan. Peliharalah Allah, nescaya ia pelihara engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya umat ini
kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah ke atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah ke atas kamu. Telah diangkat segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan katanya hadis ini hasan sahih. Dan pada riwayat selain daripada Imam Tirmizi ada disebut, peliharalah Allah, nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenalah kepada Allah pada masa lapang, nescaya ia kenal, yakni Allah kenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tidaklah ia kena kepada engkau. Ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tak kena, maka tidaklah ia kena kepada engkau. Tetapi apa-apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Bukan salah kena, memang takdir dah. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beserta dengan kesabaran, dan sesungguhnya kelapangan itu beserta dengan kesusahan, dan sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kesenangan. Kita dah baca hadis ini, huraiannya, dan malam ni sampai ke tajuk mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Abbas supaya selepas daripada jaga Allah Subhanahu wa taala, Nabi suruh Ibnu Abbas supaya minta dan memohon pertolongan kepada Allah, iaitu apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta atau memohon kepada Allah adalah merupakan doa, sedang doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh dilakukan melainkan kepada Allah dan tidak yang lainnya dari sekalian makhluknya. Sebab apa Nabi kata bila minta dengan Allah, nak mohon pertolongan, mohonlah pertolongan dengan Allah. Sebab minta atau mohon, meminta atau memohon itu adalah merupakan doa. Kita minta, kita doa. Kita pergi minta duit dengan orang, pinjam duit 10 riyal, berdoa lah hati kita, biarlah dia beri. Malu muka nak minta tu, nak pinjam RM10, muka tebal rasa. Artinya kita meminta atau memohon itu maknanya doa, dan doa adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu ialah otak kepada ibadah, dan ibadah tidak boleh kita lakukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kepada yang selain daripada Allah, yakni kepada makhluk-makhluk yang lain. Tak boleh. Itu sebabnya kita minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Daguan orang ramai minta kepada manusia, itu ialah sabit, tak? Sebab saja. Sebab kena minta dengan Allah dulu, barulah minta dengan orang. Kerana dunia ini kita bermuamalah dengan orang lah, bermuamalah dengan orang.
Tapi sebenarnya kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Urusan kita ni permudahkan. Jadi bila Allah permudahkan, pergi jumpa orang pun senyum, beri selalu. Beri selalu. Itu sebab dan musabab saja. Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai hadis ini menjelaskan bahawa seorang tidaklah harus mempercayakan rahsianya kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, hendaklah bertawakal kepadanya dalam segala pekerjaan. Maknanya kita nak minta, nak mohon pertolongan ni macam kita buka rahsia kita. Kita buka rahsia kita. Imam Nawawi kata kita sepatutnya tak boleh percaya ke orang. Rahsia kita tu tak boleh kita khabar ke orang. Tak. Anan ni sebenarnya gini minta dengan orang. Jadi rahsia kita cerita ke orang. Jadi mana kata sepatutnya kita tak bocorkan rahsia kita tu kepada orang dalam bab berdoa ni. Bab tu kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlekat sangat barulah kita usaha yang terakhir minta dengan orang. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada proud, dia ada harga diri dia. Tidak minta dengan orang. Sebab tu orang minta tu sebenarnya ialah orang yang sebenarnya ialah untuk diri dia lah. Untuk buat sumbangan-sumbangan tu lain. Sebenarnya ialah dia kurang harga diri sebenarnya. Kecuali kita minta sumbangan dan bantuan itu untuk buat sesuatu projek, itu lain. Ini untuk cari makan, tulang kuat, body besar, tubuh sehat, duduk tepi bank minta duit. Maknanya contoh dah duduk tepi bank minta duit. Jadi maknanya orang tu sebenarnya dia lemah. Sebab tu Nabi kata tangan yang di atas itu lebih mulia dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Maknanya orang yang meminta itu orang yang hina, orang yang lemah, orang yang kurang. Orang yang memberi itu orang yang lebih, orang yang kuat dan sebagainya. Dan kata Imam Nawawi, itu merupakan rahsia kita. Jangan percayakan rahsianya kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, hendaklah bertawakal kepadanya, yakni kepada Allah dalam segala pekerjaan. Allahu Akbar. Maknanya payah tu kita lekat sikit cari orang lalu. Lekat sikit je cari orang selalu kita. Boleh, bukan tak boleh. Maknanya kita kena letak yang pertama tu Allah dulu. Allah dulu. Segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita cari hak benda-benda ni. Berkenaan doa, beliau mengatakan selanjutnya. Imam Nawawi kata selebihnya bahawa jika sesuatu hajat yang dimintanya itu tidak termasuk dalam kekuasaan manusia, seperti meminta petunjuk, yakni hidayah mengenai pengetahuan, fahaman Al-Quran dan Al-Hadis, penyembuhan penyakit, kesejahteraan atau keselamatan hidup di masa hadapan dari bala atau bencana dunia dan akhirat, maka hendaklah ia meminta dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita minta orang ni perkara apa? Perkara-perkara yang bukan daripada penguasaan manusia. Nak minta kerja minta orang, bukan minta Allah. Maknanya. Tapi walaupun minta dengan orang, minta dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah kita buat tu. Esok nak interview temu duga. Esok nak minta kerja temu duga. Apa kita buat malam ni? Mai ajak. Tak tolong imam, mai ajak. Esok anak hamba nak minta kerja, ada temu duga. Atau imam pun tolong
tolong panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak kita. Untuk anak kita. Maknanya anda sebut dah minggu lepas dah. Maksudnya kita nak minta orang solat hajat tu, kita juga kena solat hajat. Ayah, anak kita yang nak interview pun kena solat hajat juga maknanya. Sebab apa? Sebab kita sama-sama kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Arwah Tok Guni Aziz dia sebut dalam ceramah dia. Arwah Tok Guni Aziz dalam ceramah dia. Jangan sampai kita jadi macam agama lain. Jadi macam agama lain. Agama lain dia ambil berhala-berhala tu ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Liqarribuna ila Allahi zulfa. Liqarribuna ila Allahi zulfa. Cuba tanya orang-orang India, orang Cina. Tu Tuhan ke? Bukan Tuhan dia, tapi waktu mendekatkan mereka kepada Allah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta dengan Allah. Nak mohon pertolongan dengan Allah Taala dalam bab direct tadi, bab akidah, bab hidayah dan sebagainya. Adapun bab minta kerja dia berkait dengan orang. Maka kena minta dengan orang. Minta orang. Walaupun begitu kita buat solat hajat. Buat solat hajat. Kita kena solat sendiri. Dulu orang tua-tua kita dulu panggil orang surau mai hajat. Dah. Panggil orang surau mai hajat. Bila mai hajat, dia duk isap okok dak ada luar. Isap okok luar. Mana sudah lagi tau mai hajat tau. Orang tanya. Dah lagi tau. Tak lagi ngodok. Oh, dah habis okok ni. Dah habis okok maknanya. Dia duduk isap rokok. Tok Imam doa. Allahu Akbar. Maknanya arwah Tok Nazir kata takut hak ni pun masuk macam bab orang-orang bukan Islam juga. Jadi ambil Tok Imam jadi orang tengah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk nak elok kita kena solat hajat juga sama dengan imam. Imam pederah je. Kita hak kita, doa kita, benda kita, hak yang kita nak, keperluan kita. Mengapa kita serah ke Tok Imam? Kita juga kena solat hajat sama dengan imam. Anak kita hak nak interview pun kena solat hajat juga sama dengan Tok Imam. Baru jadi. Ni Tok Imam baca doa pun dia tahu kita kan bawa nak interview. Kita nak interview lain, Tok Imam doa hak lain. Tu tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam bab apa? Dalam bab hidayah, dalam bab ilmu, dalam bab nak faham Al-Quran, nak faham hadis, nak sembuh penyakit. Benda ni berdirect ni dengan Allah Ta'ala. Kesejahteraan dan keselamatan hidup sama ada sekarang ni ataupun akan datang. Mana perkara tu perkara yang direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mintalah dan doalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun bila yang dihajatkan itu adalah dalam peraturan atau hukum kebiasaan yang dilakukan Allah kepada manusia, seperti hajatnya kepada orang yang mengurus sesuatu pekerjaan dan hal-hal sehari-hari, maka hendaklah ia memohon juga kepada Allah supaya dilembutkan hati mereka kepadanya dalam ikhtiar mendapatkan hajatnya itu, di samping usahanya yang nyata dari pihaknya sendiri. Makna kait dengan orang. Macam mana tadi lah, kait dengan orang. Bila kait dengan orang, kita nak pergi interview. Yang nak bagi kerja siapa dia? Bos dekat pejabat tu, ataupun panel interview tu 3-4 orang. Ni tak biar lembut hati. Tengok kita baca masuk nak interview tu, Assalamualaikum, dah. Dia tengok kita pun lembut muka maknanya. Ni boleh ni. Bagus ni, ilmu pun ada, cakap pun okey, dapat kerja pun okey. Maknanya lembut hati dia, kita ambil orang ni. Itu semuanya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menggerakkan hati manusia. Itu memang kita kena minta dengan orang, tapi kita kena mohon juga
kepada Allah supaya dilembutkan hati mereka. Berdoa atau meminta hendaklah kepada Allah dalam perkara ghaib yang bukan dalam kekuasaan atau pekerjaan manusia. Berdoa atau minta hendaklah kepada Allah dalam perkara ghaib. Perkara ghaib itu pula perkara yang bukan dalam kekuasaan atau pekerjaan manusia. Minta dengan juga benda-benda ghaib. Benda ghaib. Tak tahu rezeki esok, benda ghaib. Rezeki kita esok tak tahu. Pokok kita buah tak buah tak tahu. Semuanya benda ghaib. La ya'lamuha illa Allah, yang tak diketahui malaikat Allah Ta'ala, kena berdoa kepada Allah. Tetapi kalau perkara itu perkara biasa yang sedang dikerjakan manusia menurut peraturannya, maka bolehlah diminta kepada manusia yang berkenaan, di samping berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang memudahkan untuk mendapatkannya. Kita minta apa-apa pun kita minta dengan Allah dulu, lepas tu barulah cari channel dan orangnya, supaya dipermudahkan urusan untuk hajat yang kita mohon. Gitulah biasalah tu. Kita bila anak nak minta kerja kat UAE, Ustaz, anak-anak nak interview esok. Kita pun kata saya ni lecturer biasa je. Mana gitu. Kalau buah-buah hatan tu memang ada kuota-kuota dia. Gitu. Tapi gitulah. Khabar tu boleh, tapi orang sana lah pula maknanya yang tukang interview dia. Wallahu a'lam bissawab. Biasanya orang buat gitu. Biasanya buat gitu. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, bergantung kepada kebolehan seseorang itu dalam temuduga itu. Allahu akbar. Bagaimanapun juga perkara meminta pertolongan Allah dalam ikhtiar melaksanakan serta menjayakan suatu pekerjaan agama dan dunia adalah amat mustahab. Bagaimanapun perkara meminta pertolongan Allah dalam ikhtiar melaksanakan serta menjayakan sesuatu pekerjaan agama dan dunia adalah amat mustahab. Berdoa tu amat mustahab, mengingat kunci segala rahsia, punca segala manfaat dan bencana adalah dalam kekuasaannya. Sebab apa? Sebab kunci segala rahsia, punca segala manfaat dan punca segala bencana adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu kita, tak tahu. Kita tak tahu keadaan bagaimana yang akan berlaku. Sebab tu kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatlah apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut dan pada hadis yang lain. Hadis ni Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka. Apa ni? Lobakanlah. Loba ni apa? Loba ni, ihris ni jaga. Bersungguh-sungguh maknanya. Lobakanlah. Loba-loba ni maknanya banyak, perbanyakkanlah untuk mendapat yang bermanfaat kepada engkau. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ni berusaha sungguh-sungguh. Ihris, jaga, buat molek maknanya. Ihris ala ma yanfa'uka. Maknanya lobakanlah untuk mendapat yang bermanfaat kepada engkau. Nabi kata, kau nak buat sungguh. Nak buat sungguh maknanya.
tak lewat lolek maknanya. Tak apa tu, ada sekian ada tu. Tak buat sikit apa tu. Tanam rambutan tepi hutan. Kera banyak. Kera banyak. Lepas tu jaga sikit-sikit. Okey tu ada sekian ada tu. Ada makan kera habis. Makan di kera habis. Maknanya kena buat sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh. Apa yang bermanfaat kepada kamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan dengan Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau merasa lemah. Maksudnya dalam kita nak dapatkan sesuatu tu, makna polong sungguh-sungguh. Polong sungguh-sungguh. Ikut syariat lah maknanya. Polong sungguh, dan jangan kita rasa lemah. Dah habis sungguh-sungguh dah. Hak dapat tu lah takdir untuk kita. Dalam hadis ini pun diminta supaya mencari serta memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan pertolongannya sahaja barulah terjamin kejayaan sesuatu yang dihajati atau yang dikerjakan. Maknanya pertolongan Allah lah yang dapat. Taruhan orang bukan Islam dapat juga tu. Tak. Orang bukan Islam dapat juga. Dia tak minta dengan Allah pun taruhan dia. Tak. Itu balik pula kepada sebab dan musabab. Sebab dan musabab, cause and effect. Maknanya sebab musabab itu Allah guna, Allah pakai, Allah gunakan untuk sistem takdir dalam hidup dunia ni bergantung kepada sebab dan musabab dulu. Api membakar, pisau memotong dan sebagainya. Jadi potong tu sama ada orang Islam potong pun putus, orang tak Islam potong pun putus juga maknanya. Gitu. Jadi bila orang yang bukan Islam dia berusaha sungguh-sungguh, dia buat molek, jaga betul-betul, dapat. Walaupun dia tak mohon kepada Allah Taala. Kita orang beriman ni tak buat molek maknanya, tak molek. Kita kata Allah ada kan? Tak buat molek, tak dapat. Bergantung sebab dan musabab pula maknanya. Tapi kita bergantung kepada usaha kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ lebih kita, lebih orang beriman yang dapat itu ada keberkatannya dan ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sombong. Bila kita dapat tu pertolongan daripada Allah taala, tak sombong. Dapat ni alhamdulillah. Haza min fadli rabbi. Orang kata motor baru ke? Alhamdulillah. Haza min fadli rabbi. Tak. Yang seperti mana Nabi Sulaiman sebut bila ada orang soleh alih istana Balqis, dia tengok istana tu depan mata dia kata haza min fadli rabbi, ini daripada kelebihan Tuhanku, liyabluwani, untuk uji aku, ashkur am akfur, sama ada aku bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang beriman kepada Allah taala dapat apa-apa pun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benda yang dapat itu tidak menjadikan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu wajiblah pula diketahui bahawa meminta pertolongan Allah atau berdoa kepadanya mestilah dengan cara langsung, dengan cara direct, terus menerus kepadanya, tidaklah melalui sebarang perantaraan, yakni wasitah dari manusia atau lainnya. Kerana itu siapa sahaja yang berdoa dengan perantaraan tidaklah dipandang dari doa yang diperintah agama Islam.
bab tu tadi dalam bab solat ajak tadi, maknanya takut bila kita minta tu imam yang solat ajak, kita dok solat, maknanya takut perantaraan agama tidak iktiraf. Nak minta direct kita minta lah apa-apa, tak boleh harap kod Melayu, minta tak boleh cakap Arab. Sebaik-baik doa ni bahasa Arab, kepala dan ekornya Arab, tengah-tengah Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Habis tak ingat tu dah. Ingat baca ya Allah. Nak nikahnya seorang lagi ya Allah. Doa maknanya. Dah. Allahu akbar. Tapi slow-slow dah dengan orang rumah dengar orang rumah pun doa juga. Janganlah makbul ya Allah. Dia belaga kat mana kuat. Dah. Itu dia. Tak minta direct ya Allah. Esok nak interview, esok nak temu duga esok ya Allah. Apa benda temu duga bahasa Arab? Tak apa, cakap Melayu je. Dah, ya Allah, esok nak temu duga ya Allah. Permudahkanlah urusan ya Allah. Nak temu duga esok, biarlah boleh jawab dengan molek, dengan terang dan lancar. Dan lembutlah hati orang temu duga tu, dia ambil kita kerja. Gitu. Minta direct dengan Allah Ta'ala. Allahu akbar. Tidak ada perantaraan. Kalau kita pergi kat Indonesia, banyak benda ni. Banyak. Pergi ziarah-ziarah makam-makam kat Indonesia tu. Pak, mau berdoa Pak? Dia heret kita naik kubur. Dia tahlil gurang-gurang habis doa tu. Ongkosnya Pak, bayarannya. Dah, ada banyak orang pula punya. Kita ingatkan biasa je. Tu jadi cari makan kot tu pula. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Sebagaimana telah diketahui bahawa doa adalah ibadah. Sebab itu barang siapa menyeru makhluk dari golongan orang-orang yang mati atau ghaib dan meminta pertolongan dengan mereka, maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama dan tidak mengikut jalan orang-orang yang beriman. Bab bid'ah. Isti'anah bil ghaib dipanggil. Minta tolong dengan yang lain. Minta tolong dengan kubur, minta tolong dengan keramat-keramat wali-wali Allah. Minta tolong. Minta tolong. Bukan panggil apa? Bukan tawassul. Tawassul adalah harus tawassul. Tawassul ni ialah kita bertawassul kepada Rasulullah, minta dengan Allah. Bertawassul dengan syekh-syekh, dengan amalan soleh dia, minta dengan Allah. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata harus, berdasarkan kepada hadis 3 orang sahabat masuk dalam gua, terlekat, tutup gua. Tutup gua. Jadi masing-masing bertawassul dengan amalan hak dia buat dah belum ni. Seorang sahabat tu dia kata dia buat baik ke mak dia. Dia berbuat baik ke mak dia. Ya Allah, bukalah pintu gua ni. Greng, buka 1/3. Boleh keluar lagi. Seorang sahabat lagi dulu dia kata aku pernah sepupu perempuan dia mari nak pinjam duit dengan dia. Nak pinjam duit dengan dia. Dia kata boleh nak pinjam duit tapi kena beri sekali. Sama tahap tu maknanya. Sepupu dia kata takkan gitu. Tak boleh. Sepupu cari duit kat lain tak jumpa, tak boleh. Akhirnya mari juga nak penting duit tu. Dan dalam hadis kata hatta yajlisa baina fakhzaiha, sehingga dia duduk antara dua peha sepupunya. Qalat ittaqullah, sepupu dia kata ittaqullah, takwalah kamu. Dia bangun dulu. Dia bangun kerana takwa kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata ambillah duit ni, tak usah bayar-bayar. Ya Allah, sekiranya itulah amal soleh dia, maka bukalah pintu gua ni. Maka terbuka sikit lagi pintu gua.
Yang ketiga tak ingat. Cerita tak ingat maknanya. Tapi maksudnya ialah ada di kalangan ulama ambil pengajaran pada hadis ini, boleh kita bertawassul dengan amalan-amalan kita. Yang tak boleh minta direct. Ya Syekh Suhaimi. Contoh. Ya Syekh Suhaimi, tolonglah temu mayat tergelam dalam sungai ni. Minta direct gitu. Jumpa sungguh mayat timbul. Timbul mayat. Maka buat cerita bila mayat jatuh dalam air sungai, minta dengan Syekh Suhaimi, jumpa insya-Allah. Dia kata gitu. Itu minta dengan orang, tak boleh. Itu bid'ah dalam agama. Benda nipis je. Minta dengan orang tak boleh. Minta dengan orang bid'ah. Kenapa? Sebab yang kita kena minta ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang nak tahu ni. Orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf dia kena berhati-hati lambat ni. Lambat ni dia kena berhati-hati. Takut lari sikit. Dia minta dengan syekh dia, bukan minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada video-video yang dia tengok, kadang-kadang ayat-ayat dia tu dia minta dengan syekh mati tu. Tak dengar penafsiran dia pula. Kita nak kena tengok nafsiran pula. Dia pergi kat kubur tu, dia kata, "Syekh, aku mari dari Kuantan ni. Mari dari Kuantan ni ke Indonesia contohnya. Tak. Dari Kuantan mari ni, mari khusus nak berjumpa tuan Syekh." Syekh tu mati dah kat kubur dia. Ada hajat besar ni. Hajat besar mari ni. Jadi tolonglah sempurnakan hajat saya. Kerana mari jauh daripada Kuantan ni ke sini, ke Aceh contohnya. Dah. Itu direct minta dengan kubur tu, itu bid'ah. Itu bid'ah. Tak boleh buat gitu. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sebagaimana telah diketahui bahawa doa adalah ibadah, sebab itu barang siapa menyeru makhluk dari golongan orang-orang yang mati ataupun ghaib atau minta pertolongan dengan mereka, maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama dan tidak mengikut jalan orang-orang yang beriman. Dan barang siapa memohon kepada Allah dengan perantaraan makhluk atau bersumpah atas namanya dengan perantaraan makhluk, adalah ia orang yang mengada-adakan, yakni orang yang tidak diturunkan Allah keterangannya. Bid'ah lah. Orang yang buat benda baru, yang mengada-ngadakan, yakni yang tidak ada, tak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah buat perkara yang bid'ah. Bila bid'ah, yakni sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah tu sesat, dan sesat itu masuk neraka. Dalam bab kepercayaan yang mana benda-benda lain, makhluk-makhluk lain dapat memberi kesan dalam kehidupan kita. Sebab Nabi pesan pada Ibn Abbas, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta dengan makhluk-makhluk yang lain. Allahu akbar. Syekh, kita ni benda-benda, kalau benda-benda pelik rasa. Dulu ada cerita di Sungai Baging. Ni ada apa tahu? Sungai Baging. Ada makhluk Allah mari main tiang dera. Keteng duk ogoh tiang dera ni. Sungai Baging. Siapa duk jual goreng pisang, jual goreng macam-macam tu. Dia dang digoyang ke tiang dera tu, goyang itu. Kata ceritanya tak pergi. Jadi main tiap-tiap malam pergi main goyang tiang dera. Sampai bila? Katanya sampai ada orang mari nak minta nama ekor. Nak minta nama ekor. Pergi puja benda tu, nak minta nama ekor. Bahaya tu. Orang-orang nama ekor ni memang bahaya. Pelik-pelik. Dia pergi tempat pelik-pelik nak minta nama ekor. Dah lah nama ekor tu judi dah. Buat benda pelik-pelik pula. Jeng tiru ni.
Siapalah pengetua kata kerak hati andera ni. Kerak hati andera tak main hati andera dah. Lepas tu orang kata boleh, dia main daun palma pula. Tarik naik. Dia tarik naik gitu. Ada sama ada. Ada sama. Dua beranak. Dia ketuk pintu pegawai Mardi, ketuk pintu. Ada dekat Sungai Baging tu. Allahu Akbar. Metok dengan kubur, nak mekor, metok dengan kubur dan sebagainya. Ini kerja-kerja bid'ah. Dah nak kaya cara tu maknanya. Kerja sendiri maknanya. Tak usah minta cara tu. Wallahu alam bissawab. Ini semuanya kerja bid'ah. Pada berkata simple je. Iza sa'alta fas'alillah. Dia nak minta lah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'im billah. Nak minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup orang lain. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan akidah kita pegang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dimasukkan dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang 17 kali sehari semalam untuk menguatkan pegangan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.